Maka dengan sebab keistimewaan yang Allah bagi kepada manusia ni, akal cukup dimuliakan. Dalam Islam memang Allah banyak sebut. Dalam Quran contohnya, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun, la'allahum ya'qilun. Semuanya fokus kepada bagaimana pentingnya menggunakan akal, bagaimana akal ini perlu untuk difungsikan bagi membezakan di antara kita dengan haiwan, membezakan kita dengan pokok, membezakan kita dengan batu, membezakan kita dengan dewan, membezakan kita dengan kursi, dan membezakan kita dengan selain daripada insan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun begitu. Walaupun Islam begitu memberikan penekanan berkenaan tentang kepentingan akal ini, tapi akal ini still ada hadnya. Dengan sebab itu, walaupun kita rasa akal kita bagus, tapi kita perlu untuk memastikan bahawa akal kita dipandu dengan wahyu, dengan panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang buat akal ni Allah juga. So Allah lagi tahu daripada kita yang ada akal. Jangan rasa bahawa bila kita ada akal, dan kadang-kadang dibuktikan pula bahawa kita punya IQ adalah antara yang super lah. Okay? Yang IQ tinggi, kita dapat straight A, kita dapat first class. Kadang-kadang kita berasa bahawa akal kita the best. Maka kita sedikit mengabaikan wahyu. Kita boleh cek sejauh mana akal kita ni. Bila kita tanya soalan berkenaan tentang kat mana akal tu, itu pun kita sudah mengalami kesukaran untuk menentukan kat mana akal kita. Sebab apa? Akal itu berkemungkinan tiada zaman dan tiada makan. Makan ni tempat, bukannya makan. Okey? Dalam perbincangan berkenaan tentang akal, akal boleh untuk interpret dan akal boleh untuk memberikan kupasan pada perkara yang berkait dengan ada masa dan ada tempat. Boleh faham maksud saya? Okey? Maknanya, kalau benda-benda yang di luar jangkauan masa, contohnya hari kiamat, kita tahu hari kiamat akan berlaku, tetapi akal kita tak mampu untuk mengandaikan dan menjangkakan. Tapi kita boleh untuk belajar bahawa ni dah dekat-dekat hari kiamat dengan beberapa petanda. Okey? Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, tanda sederhana akan datangnya hari kiamat, ini. Mengikut apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada panduan itu, kita tak akan tahu bila akan datangnya hari kiamat. Begitu juga dengan sifat Allah, dengan zat Allah. Okey, benda-benda ni adalah di luar daripada jangkauan kita, sebab kita rely kepada zaman dan juga makan itu tadi. Zaman adalah masa, semua faham zaman, dan makan adalah tempat. So kita boleh cerita Dublin ni macam mana, Kilari ni macam mana, dan B tu macam mana, kampung saya macam mana, kampung awak macam mana, bilik kita macam mana, bilik orang lain macam mana. Kita boleh cerita benda yang visible, yang boleh nampak tempatnya, dan boleh untuk dinyatakan berkenaan tentang masa kejadiannya. Muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka bila mana Islam memberikan penekanan kepada akal ini, Islam begitu memberikan perhatian agar kita memfungsikan akal dengan sebaik mungkin untuk kita menjangkau segala apa ilmu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setakat ilmu itu bila dirujuk kepada ilmu adalah ilmu fiqh, ilmu adalah tauhid, ilmu adalah tasawuf, tapi juga ilmu yang berkait dengan perubatan, ilmu yang berkait dengan kejuruteraan, ilmu yang berkait dengan arkitektur. Semua itu adalah ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, al-hikmah dalatul mu'min. Al-hikmah ini ialah barangan yang hilang bagi
orang-orang mukmin. Al-hikmah ditafsirkan oleh setengah ahli hadis sebagai pengetahuan, ditafsirkan lain sebagai ilmu, tapi merujuk kepada suatu perkara yang begitu bernilai yang boleh diperoleh daripada orang lain, maka ia adalah hak orang-orang mukmin yang telah hilang, dan di mana sahaja kamu menjumpainya, maka kamu lebih berhak terhadapnya. Okey, seterusnya kita akan fokus kepada bagaimana proses untuk menjernihkan fikrah. Sebelum tu kita mungkin ada sedikit selingan. Okey. Semua nampak kan? Air ini berwarna kuning. Tak ada khilaf ya? Semua kata dia kuning. Okey. Kita panggil dia air kuning sebab dia telah dikuasai dan dominated by kuning. Betul? Bila saya masukkan kopi ni tak larut lah. Okey, tak apa. Bukan nak jual kopi. Okey. Air yang kuning, bila campur dengan kopi sikit je. Taklah sebanyak air yang kuning itu. Dia telah jadi. Orang tak panggil dia air kuning lagi. Paling ganas pun orang akan sebut bahawa air kuning kehitam-hitaman. Itu pun tak tepat. Betul? Yang pasti tak ada siapa yang akan menyebut bahawa dia adalah air kuning lagi. Okey, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Begitu juga dengan apa yang Allah sebutkan. Bila saya baca daripada awal pembentangan tadi, saya baca ayat berkenaan tentang Sibghatullah. Ada yang nama Sibghatullah. Anak-anak zaman sekarang ni nama hebat-hebat. Jundullah, jihad. Kok ada Sibghatullah? Tak ada. Tak nak aku. Okey. Sibghatullah. Apa kata Allah? Acuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah sebut acuan Allah ini, Allah huraikan pula dalam ayat yang lain yang kita biasa baca. Inna dina indallahi Islam. Maka acuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Islam. Yang dalam kesimpulan mudah, kalau kita boleh buat analogi dengan eksperimen yang bukan tahap sahabat setiana, ni eksperimen low class ya. Okey. Tapi kita dah nampak bagaimana Islam kalau dicampur adukkan dengan mungkin pahaman-pahaman yang lain, dia akan easily jadi berubah dan orang tak panggil dah Islam. Okay. Nak menggambarkan kepada kita bagaimana pentingnya untuk kita menjaga kejernihan, kemurnian, ketulinan yang dimiliki oleh Islam itu sendiri, supaya tidak bercampur aduk, supaya tidak berlaku pengaruhan-pengaruhan yang menyebabkan Islam yang kita miliki adalah Islam yang cacat pada sifatnya, dan kadang-kadang hanya tinggal Islam pada nama. Muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian.